Hai, Assalamualaikum. Hai Aziz. Hai Kak Ni. Hai Nora. Jom like dulu. Like dulu, lepas tu okay. Hai, kita bersama langsung sekali lagi dalam page Cik Fah Rifah. Tak pasti jangan kongsi, tak wangi jangan beli. Cik Fah dah rasa macam gagap dah sekarang ni. Cik Fah nak cuba naikkan energi Cik Fah. Tapi sebelum tu okay, sebelum tu tim-tim, okay, sebelum tu yang masuk live Cik Fah ni, okay, yang sebelum masuk live Cik Fah nak cepat guys, like dulu, okay, like dulu, lepas tu share, okay, share dengan ramai orang, share yang seberapa banyak yang boleh, bagi glamour sikit Rifah hari ni. Aduh, bagi apa energy tu, bagi Cik Fah energy dekat orang. Selagi orang ramai tengok, lagi ramai kita boleh bantu orang dekat sini. So jom. Like dulu, love dulu, bagi Cik Fah love like. Okay, now I'm back. Okay, Cik Fah kembali lagi sekali dengan korang. Okay, so happy tengok. Hai Kak Ini. Okay, so jom tim-tim Fahri dekat sini. Kita like dulu, kita share dulu. Seberapa ramai yang kita boleh bantu orang, seberapa ramai yang grup yang korang, Cik Fah boleh nampak siapa yang korang share dekat situ. Tapi jangan spam, okay? Jangan spam sebab sekarang Facebook sangat alert kalau kita terlalu spam. Okay, Cik Fah ada dekat rumah. Alhamdulillah, kita panggil Aliza, kita panggil anak-anak tim kita yang penting. So Cik Fah nak start kelas, Cik Fah nak buat Zoom kelas dengan korang. So Alhamdulillah Cik Fah okay sikit. So Cik Fah tak boleh layan sakit Cik Fah ni. Kalau kita layan sakit kita ni nak menyaga, kita ni nak cari duit keluar tapi duit masuk tak ada. Cik Fah dah rindukan akaun Cik Fah yang hijau, green. Kan korang rindu tak akaun korang ada masa hijau. Kita tak nak merah, kita nak hijau. So macam mana Cik Fah nak ajar korang, macam mana kita nak sentiasa akaun kita tu hijau je. Gitu. Cik Fah senyap, semua senyap. Cik Fah tak jalan, semua tak jalan. Kan? So jom kita panggil kawan-kawan kita. Okay, siapa yang sekarang ni mungkin ada kawan-kawan kita tak percaya pasal Fahri ni kan. Oh, kau tak percaya Fahri, aku buat Fahri ni boleh bla 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 bla. Jom bersama dengan Cik Fah. Cik Fah sekarang bersaya langsung di dalam page Fahri Fah. Tak pasti jangan kongsi, tak wangi jangan beli. Itulah hashtag Cik Fah tu. Tak pasti jangan kongsi, tak wangi, pulang balik Cik Fah punya barang tu. Kan? Siapa kata barang Cik Fah ni tak membantu? Sebab barang Cik Fah ni dah nak menjual ke Cik Fah ni sensor nak menjual ni? Okey, tak nak Cik Fah tak nak menjual kat sini. Cik Fah nak banyak nak share dengan korang. Okey, Cik Fah banyak nak cerita dengan korang. Walaupun PKP ni, duit ejen Cik Fah semua duit masuk kepok-kepok. Serius, duit masuk kepok-kepok. So siapa yang belum like lagi page Fahri Fah, Cik Fah tak nak menggebang kat sini, tak nak buat gebang dekat sini. Nanti korang cakap Cik Fah gebang. Tak apa, orang panggil Cik Fah gebang tak apa. Sebab Cik Fah dah banyak bukti dekat situ. Dekat page kita pun kita dah banyak bukti. Kita dah banyak ejen kita. Sampai diorang cakap, ya Allah Cik Fah, stok tak cukup. Memang serius Cik Fah cakap dengan korang, PKP ni adalah bisnes yang paling best pada Cik Fah. Kan rugi kalau korang tak buat bisnes ni. Okey, inilah paling best yang Cik Fah buat. Meremang bulu rumah Cik Fah ni. Beremang. Gitu. Sebab apa? Cik Fah nampak proses yang diorang buat Fahri ni dengan tim Fahri ni. Cik Fah nampak proses dia. Cik Fah tak berhenti-berhenti. Handphone meletup. Ya Allah, ya Tuhanku, yang Mada yang Linda cakap tu kan, handphone meletup tu kan. Betul you all, handphone kita orang sampai meletup. Okay, nak ke nak kalau Cik Fah bantu korang macam mana nak buat business networking, business online. Kan, tak payah nak keluar bagai. Kecuali korang ada COD lah kan. Kecuali kalau ada COD, alah kat kita nak COD depan sikat ni. Okey lah, tak apalah. Tapi nak tak kalau bisnes korang laju macam air deras menderu tu, sales you all tu masuk je. Jom Cik Fah share dengan korang apa tips-tips dia, apa yang Cik Fah buat yang selama PKP ni. Kan walaupun Cik Fah diduga dengan ujian, dengan Cik Fah operation apa semua kan, tapi Cik Fah sales tetap jalan. So Cik Fah nak bagi engagement dengan Kak Sipah ni, berinteraksi dengan Cik Fah kat sini. Korang bagi tahu dengan korang, bagi tahu dengan Cik Fah apa masalah korang. Cik Fah bukan doktor, Cik Fah bukan konsultan, tapi mungkin Cik Fah boleh bantu korang kat sini. Okay, so bagi engagement dengan Cik Fah, bagi tahu dengan Cik Fah apa yang sebenarnya yang korang buat. Okey tak bisnes korang PKP ni? Okey tak bisnes korang sejak PKP ni? Apa yang pertama bila Cik Fah tak ada korang yang buat korang down? Apa yang membuatkan korang down sebenarnya? Korang kena cakap dengan Cik Fah. So mungkin
Cik Pa boleh beritahu, oh korang ada masalah macam ni, korang ada masalah ni, korang ada masalah ni. Mesti itu ada masalah. Okay, walaupun Cik Pa rasa Cik Pa sakit dekat sini, Cik Pa rasa bersyukur, tapi Allah bagi nikmat kesakitan tu sangat-sangat best sangat. Sangat-sangat best. Sakit perut tu memang kita akan rasa. Dia punya sakit ni, dia punya pulas perut tu nak katakan beranak lah. Kalau lelaki dekat sini kita cepat tak tahulah. Tapi beranak memang sakit kan. Beranak memang sakit. Siapa tak beranak, sebab tu cepat beranak anak seorang ni pun dah sakit dan azab kan. Tapi benda ni sakit lebih daripada beranak. Lebih daripada beranak. Lebih daripada bersalin. Cik Pa rasa benda tu sebab dalam 2 kesakitan yang Cik Pa alami, iaitu appendix dan Cik Pa sakit usus di bahagian usus. Waalaikumsalam. Hai Suzana, hai semua, terima kasih. Hai Nora Izzah, terima kasih semua ejen Cik Pa. Terima kasih Aziz yang share dengan kawan-kawan. Terima kasih Raizah yang share, okey, yang panggil kawan-kawan rakan-rakan. Okey, syukur alhamdulillah walaupun live Cik Pa tak banyak, mata Cik Pa tak banyak, hanya 11 orang saja, iaitu tim Cik Pa. Cik Pa tak akan putus asa. Okey, Cik Pa tak akan give up. Sebab apa? Ini adalah dunia bisnes Cik Pa. Sebab apa? Apa pun kita ujian yang datang, apa pun orang cakap kita, orang hentam kita, oh kononnya Cik Pa dah bisnes dah drop lah tu, dah tak ada buat live lagi, oh dah tak glamour lah tu, oh padan muka sakit. Tak apa, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Cik Pa bersyukur sangat. Apa pun 8 tahun lepas Zana kena appendix 2 minggu duduk atas katil. Ya Zana, okay, Zana 2 minggu. Cik Pa pun rasa ni dah macam nak stres. Sebab apa? Kebanyakan appendix Cik Pa tak berapa sangat teruk. Appendix, oh tengok tenaga orang sakit. Tapi Cik Pa tak boleh ketawa lah. Korang jangan bagi Cik Pa ketawa, okay? Korang jangan bagi Cik Pa ketawa. Cik Pa tak boleh ketawa. Kalau ketawa dia melibatkan bekas operation tu. Lepas tu kalau nak bersin, macam keluar tak keluar, nak batuk, macam nampak energi lain sikit kan. Sebab Cik Pa happy sangat. Sebab di PKP ni, kebanyakan ejen yang bagi feedback dengan Cik Pa, Cik Pa segitu okey, Cik Pa segitu okey, Cik Pa segitu okey. Alhamdulillah. Sampai sekarang HQ pun tak cukup stop. Tak cukup stop you all. Apa yang Cik Pa dah buat tu lah cakap rezeki. Kalau rezeki tu kita cari, kalau rezeki tu kalau kita nak tunggu macam rezeki tu datang, beli dengan kita, nak kau ambil. Rezeki takkan datang golek dekat kita walaupun Cik Pa sakit ni. Rezeki takkan datang kalau kita sendiri tak fikir apa yang kita nak buat. Okey? Betul? Betul. Okey, rezeki tak akan datang. Sakit Cik Pa bukan halangan untuk Cik Pa bangkit semangat untuk Cik Pa kembali ke dunia Fahri. Tak, sebab Cik Pa ada tanggungjawab. Cik Pa ada anak-anak tim Cik Pa, Cik Pa ada staff Cik Pa ada family, Cik Pa ada Big Y Cik Pa adalah ejen-ejen Cik Pa ni yang tak putus-putus you all. Yang tak putus-putus bagi semangat dekat Cik Pa. Cik Pa rasa bersyukur sebab kita berada di dalam circle, di dalam yang orang support kita, yang memahami kita, yang dia tahu apa kita punya masalah tu. Itu kita perlukan circle. Jiran sebelah Cik Pa tak tahu Cik Pa sakit, tak tahu Cik Pa operation. Jiran depan pun tak tahu Cik Pa operation. Tapi Cik Pa happy sangat, Cik Pa bersyukur sangat sebab Cik Pa ada circle Cik Pa dekat sini yang sentiasa bagi semangat dekat Cik Pa. Cik Pa tak akan putus asa, Cik Pa tak akan down. Walaupun orang dekat luar tak nampak Cik Pa live, dia tepuk tangan, oh Cik Pa bisnes dah down lah tu, bisnes dah lingkup lah tu, bisnes dah inilah tu, oh dah tak buat live lah tu, dah berapa hari ni dia tak buat live. Okay, alhamdulillah. Tapi selagi orang cakap kita macam-macam, rezeki kita makin datang. Okay, kita percaya pada rezeki. Okay, itu yang Cik Pa belajar sepanjang Cik Pa sakit ni, duduk dekat rumah hampir PKP. Tapi Cik Pa bersyukur tau. Sebab apa? Cik Pa sakit di musim PKP. Cik Pa sakit operation di musim PKP you all. Suzana pun pernah kena appendix Okay, so harap Cik Pa akan doakan semua ni appendix akan datang balik. Okay, semua orang akan alami appendix. Okay, semua orang akan alami appendix. Dan Cik Pa dapat sedia maklum sebab Cik Pa tak pernah fikir. Cik Pa cakap, wah aku tak ada appendix, aku tak ada appendix. So kita tak tahu Allah sebagai sebaik perancang. Kalau dia nak turunkan kita sakit, kalau dia nak bagi kita penyakit, anytime datang macam angin. Sebab apa? Dulu Cik Pa cakap, aku tak ada appendix, aku tak ada apa, tak ada ni, tak akan. You all, Cik Pa bersalin pun bersalin normal, perut tak pernah dibelah. Tak pernah belah. Cik Pa pun anak seorang kan. Okay, orang kata kalau kita bersalin, biar kita bersalin normal, jangan kita operation. Sebab apa? Efek pada perut. Sebab kita perut ni, dia sangat sensitif. Dia nak kena jahit, dia kena belah apa semula bagai. So, susah untuk kita buat pergerakan. Lebih-lebih lagi pada orang yang kita dah seorang perempuan kan, yang kalau jenis yang
banyak pergerakan. Ada suami, ada anak, aduhai, nak kemas rumah, nak basuh baju, nak uruskan anak pergi sekolah, nak uruskan laki pergi sekolah, nak lagi macam-macam. Perempuan ni lah kan, perempuan ni. Sebab tu perempuan ni sangat-sangat superwoman. Perempuan lah cari duit, perempuan lah pergi pasar, perempuan lah pergi wanita lah, perempuan tu macam tak best sangat lah, wanita. So segala-galanya wanita yang buat kerja. Hebat tak wanita kita sebagai seorang ibu dan isteri? Sangat hebat tau. Itu kepakaran kita, itu yang Allah bagi pada kita. Sebab kadang-kadang lelaki tak boleh buat. Tapi cepat bukan kerja lelaki, kita gurau. Okay, cepat gurau. Alright, so bila Cik Pa rasa dia melibatkan perut ni pergerakan, Cik Pa rasa Cik Pa tak pernah dikena belah perut, jadi pergerakan Cik Pa terbatas. Okey? Terbatas. Banyak pergerakan Cik Pa terbatas. Cik Pa tak tahu nak pantau mana, nak pantau ini. Tetapi Eva, Princess Narisha, terima kasih bagi Cik Pa semangat dalam WhatsApp. Dia selalu WhatsApp dengan Cik Pa. Dia cakap Cik Pa sabarlah Cik Pa. Kan dia baca status Cik Pa kan. So apa yang mampu Cik Pa terbujur je dekat katil, hanya boleh update WhatsApp, update Facebook. Okay, update ni. Ejen kau orang okey tak ejen? Sis okey ke tak? Kau orang ni kenapa senyap sis? Bisnes kau orang okey ke tak? Okay, kelas jalan macam biasa. Okay, kelas jalan macam biasa. So ini yang tak ada, yang ejen-ejen luar, yang orang luar tak dapat, tak ada special punya dekat Efari. Kan? Walaupun Cik Pa sakit, Cik Pa tanya setiap dengan orang, Cik Pa WhatsApp dengan orang, Cik Pa tak ada nombor telefon WhatsApp, Cik Pa pergi buka Facebook dia, Cik Pa cari dia orang ejen dia. Mana ejen dia? Cik Pa dah tak tahu dah. Kenapa Cik Pa cakap tak boleh berhenti ya? Cik Pa tak boleh berhenti energy. Itu energy. Cik Pa cakap tak boleh berhenti. Sebab apa? Cik Pa semangat tengok ejen Cik Pa kat sini semua masuk. Diorang happy sangat. Hai Puan Aisyah, salam Cik Pa, waalaikumsalam. Sebab apa tahu? Diorang kenal Cik Pa. Okay, hai semua. Cik Pa rindu dengan korang. Cik Pa rindu sangat. Tapi Cik Pa the best founder. Alah Kak Yana ni kan, you pun the best founder, okay? Rindu. You rindu. Cik Pa pun rindu. Sakit pun high energy. Kak, untuk Cik Zu, kita high energy untuk Cik Zu. Untuk ejen-ejen Cik Pa dekat sini yang dah lama tak tengok Cik Pa. Ramai orang cakap, Cik Pa, padan muka dia kena sakit lah. Itulah berangan sangat dekat dah. Ada netizen yang tak suka Cik Pa. Tak semua orang suka kita. Okay? Ingat tu you all. Tak semua orang suka kita. Kita dah biasa buat live. Tiba-tiba kita tak buat live. Di mana dia pergi menghilang apa semua. Sebab tu perlulah kita kena update dan post setiap hari kepada orang. Bukan kita nak bagi, kecoh. Sakit appendix je, kan? Operation appendix je, kan? Kita bukan nak kecoh-kecoh dalam sakit-sakit macam ni. Tapi ada benda yang kita boleh share dengan orang di sebalik kesakitan Cik Pa tu. Apa pengalaman Cik Pa? Appendix memang biasa. Tapi sampai doktor cakap apa tau? Alah Eva, Hafifah, awak tak payah cakap lah awak sakit apalah. Nanti awak pening kepala, awak pening nak explain dengan orang. Sebab diorang, korang pun bukan doktor. Kita pun bukan nurse, bukan doktor. Kalau Cik Pa cerita pasal usus tu berbelit usus kita ni panjang tau you all. Sebab tu orang yang kalau macam kita nampak orang tu drastik kurus, mesti ada sebab. Okay, barulah Cik Pa tahu potong usus tu apa. Okay, usus berbelit tu apa. Lah, kita tak pernah sakit macam itu. Tiba-tiba usus berbelit, Cik Pa confused. Dia punya sakit tu kan 10 kali ganda bersalin. Serius Cik Pa cakap, siapa yang tak pernah kena dekat sini Cik Pa tak tahulah. Tapi mungkin nasib Cik Pa, Allah tu pilih Cik Pa untuk dapat kesakitan tu. Syukur Alhamdulillah. Cik Pa sangat syukur. Tapi gila-gila, azab gila. Cik Pa sakit azab gila. Ni Cik Pa dah ada energy. Sebab Cik Pa dah okey. Mungkin dia tiga tebuk di perut Cik Pa. Tak pernah perut kena tarah. Jadi kena tarah, jadi dalam hati Cik Pa, aku bersalin pun perut aku tak kena tarah. Tiba-tiba masuk hospital, operation kena tarah kan gitu. Jadi kita masa macam, alah sedihnya perut aku lah. Nasib memang Cik Pa dah 46, tak ada apa-apa efek pun lah. Okay, so bila Cik Pa sakit yang itu sangat-sangat susah. Sebab Cik Pa kena buat CT scan. Okay, CT scan ni dia nak tengok apa masalah Cik Pa. Sampai Cik Pa rasa kan, Cik Pa tak boleh nak tahan lah. Cik Pa memang tak boleh nak tahan kesakitan tu. Memang azab dan tak boleh nak cakap. Kalau kita tahu kita nak sakit perut, nak bersalin, kita tahu kita nak keluar anak. Betul tak? Kita nak keluar baby. Kita tahu kita ada baby kat dalam. Tapi ini jenis sakit, kita tak tahu apa yang berlaku dekat dalam badan kita ni. Kita tak tahu ajal kita. Yang paling penting, ajal aku panjang ke tak? Kan? Masa tu, apa yang Cik Pa nampak depan mata Cik Pa nampak mak ayah Cik Pa. Dia terus terang dengan anak aje. Dah tak ingat lain dah. Tapi memang Cik Pa rasa macam nyawa tu, macam aku fikir kan, aku panjang umur lagi ke tak? Sebab memang appendix tu biasa.
Tapi appendix tu kalau pecah, kalau doktor dah cakap macam ini kan, kalau saya tak buat macam mana doktor? Jadi aku memang takut lah dengar. Siapa tak takut? Amalan belum cukup. Betul tak? Amalan belum cukup. Takutlah kan bila doktor cakap, doktor kalau saya tak buat operation ni kan, apa jadi doktor? Doktor cakap, macam tu kan? Betul, habis. Habis. Jadi Cik Pah ambil keputusan, okey doktor, kita operate. So Cik Pah buat keputusan untuk operate. Rupanya ada 2 masalah Cik Pah dekat situ, adalah appendix dan juga usus terbelit. Kau dengar cerita usus terbelit tu macam mana? Kan? Sebab tu Cik Pah tak boleh buang air macam biasa. Cik Pah tak tahulah punca apa usus terbelit. Cik Pah tak tahu, tapi itulah ujian Cik Pah. Itulah Allah nak kasih ujian tu untuk Cik Pah. Nak tak nak, Cik Pah buatlah juga pembedahan. Tapi Cik Pah fikir, bila Cik Pah sakit, siapa pula nak kontrol lah, nak team. Masa tu lah kepala tu fikir macam-macam. Bisnes, kita akan fikir pasal bisnes kita. Pertama. Kedua, pertama tau bisnes kita tau. Kita kalau dah masuk hospital, apa yang kita boleh fikir? Kita dah fikir pasal bil. Macam mana aku nak bayar bil tu? Betul tak? Ada tak dekat sini yang rasa okey suri rumah, okey yang mungkin dia dah ada insurans, alhamdulillah. Mungkin yang tak ada insurans, mungkin suami dia bekerja dan suami dia ada dapat peruntukan daripada syarikat tu, ada insurans untuk family. Nasib. Okey, kalau Cik Pah sakit penghapus dosa. Ya, Biar Syahidah, terima kasih. Penyakit penghapus dosa, alhamdulillah. Nikmat yang Cik Pah tak dapat, korang akan dapat. Tapi memang kita rasa bersyukur sebab tak semua orang dapat nikmat kesakitan tu. Kalau Cik Pah cerita, mana korang rasa kan? So jadi bila kejap lupa lagi dekat mana tadi Cik Pah cakap. Okey, bila korang dah masuk hospital yang berkaitan dengan duit, okey, terutama macam suri rumah, macam Cik Pah lah, contoh macam Cik Pah lah. Mungkin kalau Cik Pah tak bekerja, mungkin Cik Pah bukan bisnes, Cik Pah orang biasa-biasa je. Lagi tengah PKP ni, you all bayangkan bila you all sakit, apakah yang dalam kepala you all akan fikir? Sama juga dengan anak demam. Kita nak hantar anak demam pergi klinik. Harga klinik doktor untuk anak sakit saja bukan RM20, RM30. You ask RM80, RM100. Sekejap dia keluar, pap gitu. Mana nak dapat cari duit? Katakan kalau suami kita belum gaji masa tu, kita memang harap 100% dekat suami kita punya cash yang bagi nafkah pada kita. Katakan kita nasib tak baik, kita tak ada simpan sikit. Okay, kita tak ada saving langsung, kita tak ada duit langsung, sikit cipuk pun tak ada. Tapi keadaan tu Allah tu nak uji dengan anak sakit, mungkin kita sakit, dan dia melibatkan kena bayar bil, kena bayar tu, kena bayar ni. So mana sumbernya yang korang nak cari kalau korang tak simpan? Itu penting. Itu penting, sangat-sangat penting. Okay, so itu yang bila Cik Pah rasa Cik Pah selamat, Cik Pah rasa Cik Pah dah daripada awal-awal Cik Pah dah plan. Cik Pah plan you all, Cik Pah buat saving. Okay, bukan Cik Pah tak ada insurans, Cik Pah ada insurans, tapi Cik Pah dah terminate insurans tu. Tak tahu pula, tak sempat nak beli insurans baru, terkena penyakit macam ni. Okay, tak sangka. Memang tak sangka. Tapi Cik Pah dah set mind. Cik Pah dah set mind Cik Pah. Okay, aku nak cari duit. Okay, walaupun aku duduk kat rumah, aku nak cari duit. Macam mana pun aku kena simpan 1 bulan RM100 untuk duit perubatan. Okay, RM100 untuk perubatan. Tak kisahlah perubatan bentuk tu you all nak beli dalam bentuk insurans ke, you all nak saving ke. Yang penting you all ada saving, you all ada gaji. Itulah buat bisnes. Macam bisnes online yang korang buat ni dengan Cik Pah ni, you all buat bisnes apa pun kena ambil gaji. Kena ambil gaji. Memanglah duit syarikat kita kat situ, duit rolling modal kita dekat situ, komisen kita dekat situ. What mandin korang kena ambil gaji korang. Contoh kalau korang katakan dalam bulan ni kan korang untung RM2,000. Okay, tengok RM2,000 atau RM3,000 atau RM4,000 lah. Okay, sikit gaji korang kena ambil. Berapa gaji yang korang nak? RM500, RM300, RM400, RM1,000, RM2,000? Terpulang. Sebab tu 9/10 Nabi kata, Rasulullah kata, seronok ni kena berniaga. Sebab bila kita berniaga, kita boleh set mind berapa yang kita nak, apa komitmen kita. Kita hutang banyak, mana? Kita banyak hutang kan? So kalau kita kerja lah, cukup bulan dapat gaji, cukup bulan dapat gaji habis. Betul tak? Cukup bulan dapat gaji habis. Dah kejap lah. Okay, cukup bulan dapat gaji habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok, nampak kenapa Cik Pah ni. Sebab handphone Cik Pah, order masuk. Order masuk. Kan?
Order masuk you all. Bukan office, memang order Cik Pa masuk. Cik Pa ada menggunakan link Cik Pa. Cik Pa pun saya juga. Ni kan terror jual nasi lemak dekat sekolah. Master. Cik Pa master jual nasi lemak kat sekolah. Okay, so bila korang ada gaji, korang kena ambil gaji. Kena ambil gaji. Bisnes apa pun, buat bisnes apa pun, daripada pendapatan kita tu, semua ejen-ejen letup-letup FRE. Betul Hizami. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hai Hizami. Hizami pun cakap, hai semua ejen-ejen letup-letup FRE. So, apa lagi Cik Pa nak tipu ke? Cik Pa tengah sakit ni, Cik Pa tak tipu. I tak rasa yang memang meletup lah. Malas lah aku nak cerita dengan korang ni kalau tak percaya lah. Malas lah Cik Pa. Gitu. Kan malas lah. Sebenarnya satu je, kalau korang belajar satu ilmu tu, dalam berniaga kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak payah berniaga. Itu yang jadi pada Niham ni. Ni makcik ni. Makcik ni. Tak ada ilmu tu yang kedai dua biar aku tutup dua tu. Sebab Cik Pa tak ada ilmu. Cik Pa tak ada ilmu. Kerana Cik Pa belajar benda perkara sikit tentang marketing. So baru Cik Pa bangkit balik. Cik Pa bangkit balik. Kan sebab tu ejen Cik Pa cakap dengan diorang, berniaga betulkan niat. Kalau korang nak berniaga, nak untung semata-mata, ke laut. Memang ke laut. Sebab apa kita berniaga ni, kita menolong orang. Okay, kita bukan bawa diri kita sukses orang saja, tapi kita bawa orang tu sama-sama boleh buat result dengan kita. Itu yang bagus. Ada Cik Pa untung RM2. Ada Cik Pa untung RM2. Hello, RM2 Cik Pa punya ejen dah keluar sebiji kereta tau. 8 seater. Punca dia buat FRE RM2 keuntungan, dia dah beli kereta 8 seater. Peti ais. Gitu. Apa Cik Pa nak bohong? Siapa yang katakan Cik Pa bohong, pergi ke website kita. Kan? Pergi ke website www.fre.com. Pergi tengok sukses. Kita orang memang sukses punya. Ada yang dah buat 83,000 break. Okay. So ini yang FRE buat. Iaitu kita buat business networking. Kita kerja kat rumah je, work from home. Sebab tu time PKP kita orang tak gabrah. Tak ada macam, alah gabrah, Allahu Akbar. Tak ada. Kita orang okey je. Kita orang siap boleh ambil gaji lagi dekat FRE. Eri, nampak business online Cik Pa. Kopok leko pun Cik Pa order online. Bukannya Cik Pa business online je. Eri, kopok leko sampai 10 bungkus. Cik Pa order je online. Kau boleh kau sampai. Nak kasih dia ni duit minyak ni. Cik Pa beli 10. Online. Cik Pa business online. So kita order online. Beli sabun mangkuk pun online. Cik Pa beli sabun mangkuk. Cakap, Eri, sabun mangkuk habis. Okey bu, kejap lagi Eri pergi kedai. Wah, Hassan punya anak. Bertuah, dia pergi order dekat dalam ni. Ibu, sekarang Foodpanda tengah free delivery bu. Beli apa ibu nak beli. Eri beli je. Sekarang Foodpanda tengah free delivery. Dia ada happy hour dia. So kalau korang order sabun mangkuk, span mangkuk pun dia free. Macam kita pergi kedai tapi ada orang hantar. Cik Pa pakai online je. Beli ikan, beli daging online. Awak je semua ni dah ketinggalan zaman. Nampak? Cik Pa order. Eri dah ambil dah. Kopok leko Cik Pa order 10. Gila. Tengok ini. 10 Cik Pa order kopok leko. Itu hari Allah mak berat Eri. Koyak pun ibu. Itu hari Cik Pa beli kopok leko 5 bungkus. Tak cukup. Satu hari 1 bungkus Cik Pa apa? Cik Pa goreng. Makan ni. Sedap you all. Memang sedap gila meletup. Takkanlah aku beli 10 ni sebab sedap. Nah, itu simpan nak. Sebab sedap. Benda kalau sedap, okey. Benda kalau Cik Pa punya ni okey. Benda kalau macam produk kalau bagus, online orang mesti beli. Betul. So korang jual apa pun memang licin. Yang penting korang jual apa pun sekarang. Zaman sekarang adik jangan tidur dik. Okey Cik Pa, mak Pa nak pesan ni. Korang ni kalau bisnes, okey, sebenarnya kadang-kadang barang tu tak berapa. Faham tak? Barang tu tak berapa sedap. Kadang-kadang kita pernah beli dekat online, kadang-kadang tak. Kenapa aku dapat barang macam ini? Macam itu kan. Aku tengok dekat website dia lain aku beli barang ni kan. Tengok macam gempak. Tapi bila sampai kan, kita rasa tak macam kecewa. Kecewa tau. Kalau barang tu tak berbaloi. Kenapa benda ni terjadi? Kan korang kena fikir kenapa. Sebab kita terpengaruh dengan iklan dia.
Perasan tak? Kita terpengaruh sebab marketing dia kuat. Sebab marketing dia kuat. Sebab tu Cik Pah selalu cakap dengan ejen tu, babe, posting. Kalau nak jadi ejen Efari, jangan malas. Memang Cik Pah piat telinga. Last bila kena rotan. Itu ayat Cik Pah dekat diorang. Cik Pah garang tau. Aduh, Tim, Cik Pah garang tak Tim? Sambil masak, sambil tengok live Cik Pah, laju je cakap. Zee ambil semangat Zee kan? Okay, siapa tengok masak-masak lah tu kan? Betul tak? Diorang tim Cik Pah ni, selalu Cik Pah gunakan ayat tu. Last bila kena rotan. Last bila kau orang diri atas kursi. Okay? Masak apa tu Kak Aziz? Aziz masak apa Aziz? Alright. So itulah sebab tu Cik Pah cakap bisnes online sangat-sangat ada function dia. Sangat-sangat berguna. Alah Cik Pah, kita dah buat posting dah Cik Pah. Korang buat posting berapa kali? Itu Cik Pah cakap. Korang buat posting. Cik Pah buat posting setahun tau. Cik Pah buat kerja bisnes online ni setahun. Tapi oleh kerana Cik Pah konsisten, Cik Pah yakin dengan diri Cik Pah kata aku boleh naik, aku boleh berjaya, aku boleh jadi macam orang tu. Aku nak sukses. Barulah benda tu dapat result dia. Trust the process. Mana ada hari ni menyaga besok kaya, you all. Kenalah jalani ujian dia, ada exam paper. Okay, ada exam dia. Semangat kami bersama Efari. Ya, hai Zahayati. Okay, Zahayati dia cakap Cik Pah macam mana nak. Dia dah bingung dah. Dia cakap dia buat Efari ni dia dah tak tentu arah. Dia cakap apa? Dia tak cukup staff. Macam mana nak ambil staff Cik Pah? Susah nak jadi dia staff ni. Hai cintaku si dia. Hai abang. Siapa nama dia? Alamak, Cik Pah lupa nama dia. Urat banyak putus. Abang Tiger. Assalamualaikum. Okay. So bila Cik Pah nampak ejen-ejen Cik Pah dekat sini, kita dekat Efari ni, tim kita sangat kuat. Okay. Tim Efari sangat kuat. Kita ada dekat Singapura, kita ada Nurjana. Okay. Kita ada dekat Sabah, iaitu Sabah kita punya ejen nama Fauzia Asmat. Kita ada ejen seluruh Malaysia ada. Tak ada masalah. Cik Pah, kita area Perak ada ejen tak? Sayang, Perak tu besar. Parit Bunta lah, Taiping lah, entah apa-apa kan. Bandar tu kan. Ramai. Ada je. Masuk je jadi ejen. Jadi ejen Cik Pah. Ramai ejen dekat sini. Korang boleh sign up dengan diorang. Hanya RM150 10 botol. Diorang ajar korang macam mana nak buat bisnes ni. Bisnes ni sangat-sangat senang. Sebab apa? Produk Efari adalah produk rahsia Dobi terbongkar. Belum ada mana-mana media sosial. Okay, yang apa yang Cik Pah nampak, belum ada lagi orang share. Ada pun produk orang lain. Cik Pah tak nak sebut nama produk orang lain. Tapi Cik Pah nak cerita pasal produk Cik Pah je. Sebab produk kita sangat membantu. Semua orang ada rumah. Betul tak? Semua orang ada rumah. Semua orang rumah wangi ke? Siapa nak beritahu? Semua orang mesti ada perlukan satu produk yang menghilangkan henti bau hapak. Kita ni pakar menghilangkan bau hapak. So, kita yang kena bantu orang. Tu saya cakap. Sebelum berniaga, kena betulkan niat. Nak jadi ejen tu, kena betulkan niat. Bukan untung RM2. Alah, Cik Pah, untung RM2 je. You all, Efari dia adalah harga perucintan tau. Selagi banyak korang beli, dapatlah murah. Kenapa korang ni degil? Cik Pah nak tolong pun tak nak. Degil tau korang ni. Lepas tu komplain tau. Komplain. Tak ada duit lah. Anak nak pergi sini. Apa lagi tu lagi online, Eri? Eri ada online tu. Order apa? Foodpanda. Nampak? Order Foodpanda lagi. Tadi kau pok rekor. Online. Sekarang online. Sekarang very easy. So kita buat sesuatu kerja bisnes tu memudahkan orang. Orang suka tau. Orang suka kita mudahkan kerja orang. Bila kita mudahkan kerja orang, produk kita jual tu sold out. Itu yang ejen Efari buat ni. Itu yang ejen Efari buat. Cik Pah, saya tak reti nak buat macam mana nak. Saya lost Cik Pah. Saya lost macam mana saya nak start, nak mula. Kita ajar. Okay, Cik Pah ada. Okay. Hai Nuriana, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Okay, so semua ejen Cik Pah. Okay, ejen Cik Pah kat sini. So, Cik Pah nak offer dengan korang. Siapa dekat sini yang masih lagi tak ada masalah duit kan? Selama masalah duit kan? Orang semua masalah duit. Cik Pah pun masalah duit juga. Cik Pah pun ada hutang kereta. Cik Pah pun ada hutang rumah. Cik Pah pun ada komitmen. Tapi, kalau Cik Pah duduk je dekat sini, melayan sakit Cik Pah ni, sampai bila Cik Pah nak sukses? Kan? Kita banyak alternatif. Allah bagi kita akal untuk kita berfikir. Akal kita ni kat sini, bukan kat lutut sayang. Kalau mak kita cakap macam tu kan, wah kau ni tak boleh nak fikir. Akal mana?
kat lutut. Kat lutut ke akan kau? Dia suruh kita fikir. Jadi kita berfikirlah, okay, cari solution. Kita bantulah suami kita. Sekarang suami kita pun dah tak larat tau. PKP ni banyak orang kena buang kerja. Lepas tu kerja yang sampai kerja kilang, kat OT. Mana cukup? 2,000 sebulan cukup? Anak 4. Cukup tak? Cakap dengan Cik Pa, cukup tak? Nak tak kalau Cik Pa tolong kau orang kat sini? Ada siapa yang Cik Pa nak tolong kau orang? Jom Cik Pa tolong. Okay. Semua orang memerlukan produk Efari. Bukanlah, Efari tu memang jenama Cik Pa lah. Fabric perfume. Orang sekarang tak tahu ada satu produk yang boleh hilangkan bahaya inti bau hapak. Yang ada sekarang, yang special Efari Fabric perfume ni, Efari Fabric perfume yang special ni adalah chemical base. Korang tahu tak? Chemical base ni, dia memang tahan lama, dia long lasting. Sebab tu korang spray je baju korang ni, kan, selagi tak basuh, selagi tak kotor. Tudung kita ni kotor ke? Tak kotor you all. Tudung kita ni tak kotor. Kecuali yang korang ni kaki makeup. Okay, pakai anak tudung ni. Anak tudung ni kena foundation. Yes, anak tudung kotor. Tudung tidak kotor. Okay, tak perlulah nak basuh. Kejap basuh, kejap basuh. Tak payah. Cik Pa Dobi pun Cik Pa ajar juga dengan customer Cik Pa. Cik Pa cakap apa? Tudung ni mahal tau. Ada yang jenis tudung yang beli batu Swarovski. Memang kena buat dry cleaning. Tapi kalau takkan buat dry cleaning, setiap kali beli kena buat dry cleaning. Setiap beli kali kena. Itu yang batu Swarovski kau. Cik Pa ajar dengan diorang. Cik Pa kata, tak payah akak tak payah hantar dry cleaning. Cik Pa ni kadang-kadang kan, hati baik kan. Dia kata, Cik Pa tak rugi ke tak dapat sales? Tak apalah, kita share dengan orang. Kan, dapat manfaat untuk orang, kita bantu orang lah. Kita menyaga, kan. Kalau dia buat dapat tu, kita dapat pahala. Tak dapat untung kedai, tak apa. Kita dapat pahala you all. Dah, kita kumpul je pahala. Bagi dia tips. Cik Pa bagi dia tips. Kak, tak payahlah kak. Kalau tudung tu batu Swarovski tu hantar kat kedai Dobi saya, tak apalah kak. Akak buat je dekat rumah. Akak kurangkan sabun. Okey, ambil yang dekat tepi tu. Ambil sabun badan, jangan sabun biasa. Okey, ambil sabun badan yang mandi tu, yang Lux tu, Dettol tu. Akak genyek-genyek sikit. Yang kotor-kotor yang kena akak punya makeup tu. Lepas tu rendam dengan pelembut. Rendam dengan daya. Cik Pa suruh dia rendam dengan pelembut. Letak dekat bakul kecil, air sikit je. Letak pelembut, rendam dalam 1 jam. Lembut dah dia. Dia akan dia pulihkan balik. Dia tak pudarkan batu Swarovski tu. Pelembut tak pudarkan. Sebab ramai orang beli tudung yang mahal-mahal. Okey? Ramai orang beli tudung mahal. Tapi tudung sebenarnya tak kotor. Macam Cik Pa ni, Cik Pa tudung tak kotor kalau kita tak masuk restoran, kita tak pergi makan kan. Kecuali kalau kita pergi kedai mamak. Kedai mamak memang kotor. Memang, bukan kotor, bau buat roti canai lah, apalah mamak tu kan. Sebab tu Cik Pa kalau pergi restoran mamak, Cik Pa tak pernah duduk dekat dengan dia punya kitchen. Mesti Cik Pa duduk jauh, luar kawasan. Sebab tahu bau mamak ni, kita tahu, bau mamak, bau kari, bau apa kan. Itu masalah tu. Korang ada masalah tu tak? Masalah tu, apa bila korang nak katakan korang bekerja, lunch hour pukul 1. Tengah hari lunch hour pergi bank, budak-budak bank banyak kan. Pergi kedai mamak makan dengan kawan. Korang nak masuk balik ke tempat kerja dan korang akan berjumpa dengan customer-customer. Apa yang korang nak hilangkan bau hapak, yang bau hapak tu, yang tadi korang pergi makan tu, korang tak ada satu produk yang boleh menghilangkan bau hapak. Efari lah yang boleh membantu. Itulah Cik Pa cakap, kita ni berniaga, kita bantu orang. Kan, bukan untung semata-mata, tapi produk tu bagus dan berkesan dan tahan lama, orang akan suka. Okay, dapat sesuatu. Alright, so kalau macam ada perfume, memang banyak perfume dekat luar. Perfume banyak. Kalaulah perfume Victoria's Secret, Lancome, Shiseido, mahal-mahal, kita sebelum pergi keluar kerja, kita spray kan. Sebenarnya Cik Pa nak bagi tahu dengan korang, banyak yang orang tak faham tentang konsep perfume. Cik Pa ni tega gila dengan perfume tau. Cik Pa tega. Cik Pa pernah paling mahal pun beli RM1,000 punya perfume pun Cik Pa pernah beli. Cik Pa sangat-sangat suka dengan perfume. Sebab apa? Wangi, segar kan, nampak macam best, macam kita wow gitu. Biar pakaian kita simple, tapi bila kita pakai perfume yang mahal, kita cross depan orang, orang akan rasa wow dia ni kan. Wow dia ni. Orang akan cakap ada satu wow kat situ lah. Okay, so dan tak semua orang boleh mampu membeli perfume yang mahal. Betul tak kat sini? Cik Pa nak cakap dengan korang. Okay, tak semua orang mampu beli perfume yang mahal. Tapi Efari ni sangat-sangat membantu. Okay, Efari ni sangat-sangat membantu kepada golongan yang tak mampu beli perfume mahal. Alamak, azan you all. Tak mampu yang beli yang mahal. Okay, Cik Pa kena slow sikit. Okay, so untuk pula berbual dengan korang ni semua, Cik Pa budget live Cik Pa 1 jam. So 1.5 Cik Pa berhenti.
Rugi kalau siapa tak masuk live Cik Pa, tak follow Cik Pa rapat-rapat, rugi banyak. Cik Pa nak share dengan korang, share Dobi lah, share perfume lah, share macam mana nak recruit agent, macam mana nak cari duit, macam mana nak dapat saving banyak. Hari-hari duit masuk kepuk duit. Tidur malam tutup mata, duit masuk you all. Serius. Bisnes Efari. Sebab apa? Cik Pa dia dah jadi satu macam apa tau? Jadi satu macam sawan tau. Sebelum tidur kan. Okey sis, saya dah payah sis bangun pagi kan, buka mesej kan. Walaupun orang beli barang tu harga RM17 kan, RM18 siap postage kan, duit tu masuk. Sebab tu Cik Pa cakap duit masuk bertubi-tubi. Memang betul. Cik Pa, kenapa Efari tak bau wangi lagi ya Aliza? Cik Pa, kenapa Efari tak bau wangi lagi? Okey, Cik Pa akan terangkan selepas azan ni nanti. Okey. Sebenarnya Efari ni banyak dia punya function. Halo, jom dah join. Oh, banyak Nashwatul. Ramai je Cik Pa dekat sini. Sebelum pergi meniaga, spray dulu Efari original, ambil mood. Betul, I dan Nidia. Cepat tengah azan, Cik Pa cepat stop dulu Macam mana saya nak dapat Efari tu ya? Ya, Cik Pa ada soalan kat sini ramai ya. Harumkan rumah kediaman anda. Kami guna untuk kat rumah. Lepas masak, sas kat baju. Okey, bagus. Betul Cik Pa, kita niaga kena betulkan niat bantu orang. Betul Mumin Delights. Betul Mami Mumin Delights. Betul. Meniaga ni betulkan niat. Kalau kita niat nak niaga, kita nak untung semata-mata, percaya korang tak sukses. Betul Cik Pa cakap betul. Sebab apa? Cik Pa gagal dekat situ lah. Sebab tu kedai Cik Pa kena tutup, yang 2 dobi tu. Sebab tak betul-betul niat nak untung. Orang hantar baju nak untung. Alamak, ni kalau aku cuci baju orang ni, aku untung ni. Aku jual ni, aku untung ni. Sebab tu kita tak betulkan niat. Niat kita salah. Niat kita salah. Okey. So ada 2-3 soalan yang Cik Pa dapat daripada daripada yang tengok live Cik Pa ni. Pertama dia kata Efari nak dapatkan dekat mana? Okey, Cik Pa cerita dulu. Efari dah tak wangi. Okey. Efari dah tak wangi dah. Ada azan Okey. Alright. Efari tak wangi lagi. Efari sekali you all beli memang berantu. Okay, you all memang sawan gila. You all akan puji-puji Cik Pa. You all akan puji-puji je Cik Pa. Sis, saya tak boleh tidur malam sis, bau ni best sis, seronok sis, suami saya suka sis, anak saya suka sis, saya bergaduh dengan suami saya tiap-tiap hari. Ada nak spray kat jamban, ada spray nak kasut, ada nak spray dekat uniform. Saya bergaduh dengan anak saya, nak bawa pergi sekolah asrama, nak bawa pergi sekolah sini, nak bawa pergi sekolah situ. Memang Efari memang suka memperorak-perandakan orang. Dia first experience. Okay, macam gini. Efari ni dia ada satu yang sinonim, satu bau dekat dalam hidung kita. Okay, bukan barang tu tak original, bukan barang tu dah tak guna, bukan barang tu ada masalah. Barang tu tetap barang sama. Okay, barang tu tetap barang sama. Sebab inilah 14 tahun Cik Pa menggunakan Efari Fabric Perfume. Fabric Perfume ni adalah rahsia Dobi. Dan Dobi menggunakan fabric ni, perfume ni. Okay, kita kedai Dobi, kalau nak tanya Cik Pa lah, 14 tahun Cik Pa menggunakan fabric perfume ni, empat ni hidung Cik Pa dah sinonim. Cik Pa dah tak bau wangi lagi. Memang serius, terus terang Cik Pa cakap, walaupun Cik Pa as the founder, as the pengasas barang Efari fabric perfume, tapi Cik Pa dah tak boleh bau yang wangi. Dia tak boleh nak tahan lama dekat dalam hidung kan. Tetapi dia sangat-sangat wangi di luar hidung orang yang lain yang tak pernah cium bau ni. Yang tak pernah cium bau ni, yang bau Dobi. Sebab Cik Pa pergi Dobi, Cik Pa dah tak bau wangi lagi kedai Cik Pa. Cik Pa macam, alamak, kedai aku dah tak bau wangi lagi ke? Sampai customer Cik Pa kata, gila lah akak ni. Akak baju akak bau wangi lah kak. Bau kuat gila kak. Okay, kenapa dia berlaku? Sebab hidung kita adalah ada satu immune, iaitu deria bau. Sebab kalau kita bau setiap hari, contoh alamak, Cik Pa bangun pembelahan dulu Kejap korang dulu Cik Pa nak tunjuk contoh. Okay, contoh Cik Pa bagi tahu. Sakitnya. Alright. Gitu. Mak dah keluar dah perfimahan mak. Okay. Alright, contoh macam ini. Alright, contoh Cik Pa pakai perfume yang Jedor ni. Okay, yang Jedor ni Cik Pa guna sangat-sangat lasting. Okay, ini sangat-sangat, ni Victoria's Secret. Okay, ini adalah perfume badan. Okay, ini adalah perfume badan. Kebanyakan ramai orang salah menggunakan
perfume. Dia tahu perfume je tapi dia tak tahu faktor utama nak gunakan perfume ni. Okey, bila perfume ni Cik Pa jarang guna. Jarang gila guna. Tapi kalau Cik Pa sembuh dekat sini sekali saja, Cik Pa ni je, nadi Cik Pa, dia punya bau wangi dia daripada pagi sampai malam. Okay, sebab kita jarang pakai benda ni. Cuba kalau hari-hari kita pakai ni, hari-hari yang mahal ni, korang dah tak ada rasa. Dah tak ada rasa. Masa tu kan korang akan rasa, aku dah tak bau lagi lah macam ni. Sama juga dengan skincare yang kita pakai. Okay, Cik Pa dapat pengalaman pada diri Cik Pa. Cik Pa bukan cakap dekat orang I cerita pasal diri I tak cerita pasal orang pun. Okay, contoh macam skincare. Skincare setiap 6 bulan sebenarnya kita kena tukar produk tau. Kita tak boleh stay pada produk tu satu. Kalau dia macam kita dah pakai 6 bulan tu kan, pakai sekali kan, bila masuk bulan ke-7 skin kita makin teruk. Dia pudar, dia apa. Korang kena tukar produk lain-lain. Bermakna produk yang korang pakai tu dah serasi dengan kulit korang dan dia tak ada apa-apa yang berkesan. Dia tak ada apa-apa nampak kesanan pun. Dia tak berkesan pun. Sama juga dengan perfume. Okay, sama juga dengan perfume. Perfume kalau yang mahal pun korang pakai, okay, mahal macam mana pun, korang tak pernah pakai. Tapi satu hari korang keluar berjalan, korang nak pakai. Korang pergi spray dekat tangan korang, korang mixkan macam gitu, memang daripada pagi sampai malam. Cik Pa tak payah spray lagi. Cik Pa spray kat sini dengan dekat sini je. Okay, Cik Pa tak spray dekat baju. Sayang. Okay, sayang. Cik Pa akan spray kat sini. Cukup untuk sekadar Cik Pa bau wangi. Kalau orang tak boleh tak apa lah. Tapi memang dia wangi. Tahan lama. Tapi kalau Cik Pa pernah guna ni hari-hari. Cik Pa guna hari-hari. Cik Pa dah tak bau wangi. Sebab Cik Pa dah testimoni pada diri Cik Pa. Sebab Cik Pa tahu Cik Pa akan kena explain dengan orang. Kenapa benda ni, proses ni berlaku. Kalau benda ni minyak wangi, tak bau wangi. Tak bau wangi. Okay, lepas tu ini apa beza fabric perfume? Fabric perfume adalah fabric perfume sayang. Okay, fabric perfume adalah dia satu produk menghilangkan bau anti hapa. Tapi ini bukan menghilangkan bau hapa. Ini macam nak kita rasa diri kita sentiasa wangi dan segar. Okay, bezanya, beza. Okay, so yang ini pula beza dia, kita nak spray dekat baju. Tapi produk ni yang tak ada. Produk ni yang susah kita nak cari dekat luar. Dekat market susah. Ada tak produk anti hapa khas untuk baju? Ada, orang akan cakap untuk fabric. Tapi Cik Pa punya ni direct daripada kedai Dobi. Memang Cik Pa owner Dobi dan Cik Pa menggunakan fabric perfume. Memang Cik Pa gunakan fabric perfume. Okay, kalau ada orang cakap Cik Pa ni perfume, memang perfume. Ini memang perfume. Okay, tapi perfume kita ni kita spray dekat kain-kain, dekat karpet, dekat langsir, dekat apa, dekat tempat-tempat yang bau hapak, kasut. Okay, so kita buat hal. Kenapa Cik Pa dia tak botol kaca? Kenapa botol macam ni? You all takkanlah Cik Pa nak buka fabric perfume, Cik Pa nak pakai botol kaca korang ni kan? Kan harga mahal kan, meroyan korang. Kenalah sesuai dengan botol dia. Okay, sebab dia 50ml. Cik Pa kenapa sikit? Lol, sikit pula 50ml. Sebab fabric perfume mana ni yang murah? Okay, sebab dia chemical base. Okay, dia pure. Korang tak perlu goncang. Kadang-kadang orang cakap kan, sila goncang sebelum gunakan. Okay, perasan tak? Sila goncang sebelum gunakan. Dia akan tulis dekat kotak, sila goncang. Ni tak payah, ni keluar ni kan. Ni keluar ni kan, korang spray je kat kursi. Macam Cik Pa nak buat live ni kan, spray lah sebab Cik Pa nak dapatkan mood live Cik Pa. Spray je. Spray je. Okay, jangan banyak. Sebab korang pening kepala banyak sangat. Jangan. Dia tak pening, bau dia tak pening. Bau sabun. Korang tahu tak bau sabun? Ya, Efari Pure Party. Efari Pure Party. Korang tak payah nak isi, nak letak air bagai. Cik Pa Cik Pa tak ajar formula tu Cik Pa tak ajar formula tu Jangan letak air Jangan derhaka dengan produk Efari Fabric Perfume. Itu adalah pantang dia. Okay, itu adalah pantang meletak air. Sebab apa? Bila korang letak air, korang pergi spray dekat tempat baju yang kain contoh macam gini. Okay, dia lembab, dia basah. Okay, kalau dia tak cukup kering, baju yang korang pakai tu lama-lama bertaik lalat. Nak tak macam itu? Sebab kita tak ajar you all campur air. Sebab tu kita guna ni. Sebab tu tak payah keluar daripada kotak nak goncang. Sila goncangkan. Tak payah keluar terus spray. 3 kali zah dah cukup. Berminyak memang. Dia memang berminyak. Sebab dia ada chemical kan. Chemical kan minyak kan. Sebab dia ada bahan pembakar. Okay, jangan spray dekat tong gas. Jangan dah masak tu pergi spray dekat tepi-tepi tong gas. Okay, dan dia ada alkohol. Betul, ada alkohol. Boleh buat wuduk. Boleh buat wuduk pula. Boleh buat semayang ke Cik Pa? Boleh spray kat telekong. Boleh spray dekat sejadah. Sejadah kan bau hapak.
sejadah boleh basuh. Tapi bukan setiap kali nak basuh kita nak basuh. Kalau sejadah dekat masjid tu macam mana? Cuba fikir. Kan pakai kapet. Kalau kat masjid tu macam mana? Macam mana dia nak buat bilang proses? Dia akan basuh dulu kan. Tapi tak ada dia basuhkan. Mungkin dalam 6 bulan atau 3 bulan atau 7 bulan dia baru cuci. Pakai khas mesin dia untuk masjid-masjid. Tapi nak maintainkan dia tak nak bau hapak tu apa? Dia nak gunakan apa tu? Tak nak bau hapak tu. Sejadah-sejadah tu semua. Kenalah cari solution. Bukan cik kata kena pakai Fari, tapi kenalah cari solution. Ada solution, ada produk yang boleh hilangkan bau hapak. Kenapa tidak gunakan benda ni? Dah ada, pakai je lah spray tanpa was-was. Okay? Yang ada kata alkohol tu apa? Alah, Cik Pa tak naklah perfume ni halal ke tak halal ke. Apa halal ke tak halal? Cik Pa dah confirm dah dengan pejabat KKM. Sebab tu Cik Pa tak ada CJ KKM kat situ. Sebab apa KKM pun confused. Kak, benda ni bukan dia spray dekat kulit. Benda ni spray dekat baju. Tapi dia tak melibatkan kulit. Buat apa akan nak pergi apply? Sebab dia tak ada kena-mengena dengan luaran kulit kita. Dia tak ada melibatkan kulit. Jadi tak ada efek. Jangan kau orang pergi spray dekat leather. Okay? Leather ada efek sebab dia ada chemical. Okay? Dapat sesuatu tau. Rasa banyak ni kau dapat sesuatu dari Cik Pa ni. Jangan saya macam spray dekat leather. Leather jangan. Kalau yang dekat dalam kereta tu yang apa, yang seat leather seat tu kan. Jangan spray dekat bawah kapet kereta. Dekat bonnet, okey? Dekat bonnet spray dekat bonnet. Nanti bau tu dia akan merebak dia ke depan. Okey? Kalau tak bau wangi selepas tu, kalau mungkin korang purchase yang produk kali kedua, bukan kerana barang ni tak salah you. Barang ni original dan barang ni tak salah, hanya di Fari saja yang keluar. Dan cara simpan korang, okey? Korang tak boleh simpan di dalam kereta. Jangan simpan dalam kereta. Kalau simpan dalam kereta, dia kena matahari. Memanglah efek. Kenapa simpan dekat dalam matahari? Jangan, sebab tu korang akan nampak leaking dekat kotak ni. Sebab dia berpeluh. Cik Pa cakap ni dengar semua ejen Cik Pa kalau dekat sini dengar. Cik Pa tak selalu ada buat kelas. Hari ni Cik Pa save hat sikit. Ada energy nak cakap dengan korang. 1.5 Cik Pa berhenti. Dan 1.5 belum. Okay. So kenapa dia leaking dekat kotak? Sebab bila korang letak kat kotak, botol ni sebenarnya tak leaking. Bila korang masuk kat sini, dia berwap dalam. Dia wap dalam dan dia akan basahkan kotak ni. Okay, dia tak leaking sebab dia akan basahkan kotak sini. Peluh. Sebab korang letak dalam kereta. Sofa permukaan fabric saja. Ya, kalau sofa di tempat fabric macam Cik Pa ni, macam ni baldu kan, boleh. Dia tak rosak pun chemical Cik Pa. Alhamdulillah. Cik Pa dah testimoni lah you all. Cik Pa kalau tak testimoni, Cik Pa takut nak keluar produk ni sebab kita kena tanggung risiko banyak. Okay, kita kena tanggung risiko banyak. Sebab tu kita tak recommend dekat kau orang spray dekat kulit. Tapi kalau spray kat kulit, so far so good. So far okay pula, tak ada apa masalah. So far Alhamdulillah. Cik Pa bersyukur sebab dia tak ada efek pada badan kulit kita. Tapi yang kebanyakan orang pakai ni kan, memang cakap Cik Pa, aduh, sekarang dah jadi macam gian tau. Jadi macam tak boleh hidup diorang tak ada Fari. Tak boleh. Sebab produk ni sangat-sangat membantu pada setiap rumah. Sekarang ni setiap rumah perlukan produk-produk macam ini. Dia bukan sahaja keperluan tau, tapi untuk kemahuan. Okay. Alright. Okay, langsir pun best juga kena angin. Ya, langsir pun. Langsir kalau you all spray, kalau daripada luar angin tu tolak, memang satu rumah you akan bau. Memang satu rumah. Tapi ini the best. Siapa yang bagi Cik Pa? Hai Fatma. Okay. Hai semua. Cik Pa nampak ada orang baru dah ramai kat sini. Okay, sebab produk ni bila kita dapat tolong orang, kita macam happy tau. Okay, baru-baru ni, okay, Cik Pa tak nafikan baru-baru ni di TikTok, okay, di TikTok kita dah jual hampir lebih daripada 3,000 botol. Kami dah jual hampir 3,000 botol. Okay. Bila Cik Pa nampak sambutan yang ramai, okay, ramai yang orang rasa dia puas hati dengan produk ni, okay. Produk ni tak mahal you all, tak mahal. Memang tak mahal. Tapi orang cakap, mahal lah produk ni kan. Tapi korang kena fikir. Korang kena fikir. Korang kena fikir juga sebab benda ni adalah chemical base. Okay, dia bukan water base. Dia bukannya yang jenis yang air. Sebab dulu Cik Pa dah keluar. Cik Pa dah keluar yang water base, yang jenis air punya 250 ml. Cik Pa jual RM18.
Tu Cik Pa cakap dia set mind. Tapi bila Cik Pa cakap, Cik Pa terus terang itu tak membantu pun. Itu tidak membantu Cik Pa. Dan Cik Pa rasa macam berdosa bila Cik Pa jual nak dapat keuntungan, Cik Pa jual dengan orang dan orang tak dapat manfaat dia. Tak baik kan niaga macam gitu kan. So Cik Pa tahu, Cik Pa akui kesalnya Cik Pa. Cik Pa belajar daripada kesilapan Cik Pa. Cik Pa cakap okey, aku dah tak nak keluar water base lagi. Sebab Cik Pa memang buka kedai Dobi. Cik Pa memang buka kedai Dobi. So macam ada, Cik Pa ada 2-3 orang owner Dobi dekat dalam ni. Cik Pa ada 2-3 orang dalam ni owner Dobi. Alah, dia sakit. Dia macam ngilu pula sakit. Tapi Cik Pa stay by lah duduk macam ni. Tapi tak boleh lah, Cik Pa rindu dengan korang nak buat live. Doakan Cik Pa, okay? Alright, so sekejap sakit. Okay, so Cik Pa baru operation. Baru dalam 10 hari bulan itu hari. Okay, so jadi bila Cik Pa rasa Cik Pa macam kita khianat bisnes kita sendiri tau sebenarnya. Dia Cik Pa nak keuntungan. Cik Pa cakap kalau aku jual ni aku untung. Memang 250 ml. Tapi air water base, contoh korang tahu tak air maksud Cik Pa air tu macam mana? Maksud Cik Pa macam gini tau. Cik Pa nak untung, tapi bukan Cik Pa buat, tapi memang Cik Pa ambil dengan pembekal. Okay, Cik Pa ambil dengan pembekal. So yang ini yang korang beli ni, yang pure ni 50 ml ni dicampurkan dengan air. Air biasa, tapi air tu yang pastikan air tu mesti ada kandungan yang dah ditapis. Ada pH dia. Senang sikit ada pH. Cik Pa dulu pernah kerja Kowe kan, tahulah pH 1, pH 0.000, sampai tak rasa lidah tu. Adalah pengalaman sikit kan. Bila Cik Pa kaji balik, sebab tu baju makin bau hapak. Cik Pa bukan nak condemn produk lain kan. Bukan tak. Korang jangan spontan Cik Pa. Okay, ni pengalaman Cik Pa. Ini pengalaman Cik Pa. Cik Pa dulu jual fabric perfume yang air punya, yang water base punya. So customer Cik Pa banyak komplain dengan Cik Pa. Customer terutama Cik Pa yang dapat customer datin, okay, diorang cakap, Eva, kenapa baju saya kan macam bau makin hapak. You all tahu tak, bila Cik Pa ambil balik baju dia, Cik Pa tanggung kos rugi dia semua. Okay, dry cleaning tau. Dia buat dry cleaning tau. Lepas tu Cik Pa kena rasakan Cik Pa kena bayar triple balik. Triple balik. Memang baju tu bau hapak dan memang macam bau air longkang. Serius, bau air longkang. Sebab dia bercampur dengan air. Dan air yang kita dapat tu, kita tak tahu lagi air tu bersih ke, air tu okey ke, kan. Kita tak tahu sebab Cik Pa dapat pembekal daripada situ. Memang dalam bentuk dia dah datang botol. Dia memang datang botol. Dan Cik Pa menggunakan barang produk dia. Cik Pa gunakan barang produk dia. Tapi lama-lama Cik Pa cakap, kenapa macam bau hapak? Makin bau hapak. Sebab tu pantang larang menggunakan air fari. Problem jangan campur air. Siapa campur air, Cik Pa silat kau orang. Cik Pa silat kau orang. Jangan durhaka dengan air fari punya produk. Okay, saya dah share dengan orang ramai. Saya sudi share rahsia Dobi terbongkar dengan orang ramai. Tapi tolonglah, jangan campur dengan air. Jangan khianat. Jangan nak untung je. Tak ada. Sebab nanti dia akan efek dengan baju korang. Sebab air yang korang campur tu belum tentu air tu bersih atau tidak. Okay? Baju tai lalat. Ya, Cik Pa nampak kesan. Dia tai lalat. Dia lama-lama dia tak nampak awal tau Aiza. Lama-lama dia nampak tai lalat. Tai lalat kat baju ni, dia dot kecil je dulu. Dia dot kecil dia. Lama-lama dia akan besar. Dia bukan besar tau. Dot tu bukan besar, tapi dia merebak. Dia ajak kawan-kawan dia join dia punya group. Punca baju dekat tai lalat, dia bukan tai lalat tu makin besar. Tidak. Dia join kawan-kawan dia. Dia ajak kawan-kawan dia, join aku. Dia merebak. Nampaklah lama-lama tu yang jadi kuning. Dia jadi kuning. Baju nampak kuning. Tapi kalau korang betul tengok kantar tu kan, baju korang memang tai lalat. Especially kat baju putih. Sebab tu bila korang menggunakan Assalamualaikum Cik Pa. Waalaikumsalam. Hai Nurul.
Okay, so siapa yang baru masuk dengan Cepa, terima kasih banyak-banyak. Hai semua yang bagi salam, waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Cepa nak share rahsia Dobi dekat sini. Siapa yang tak kenal Cepa, Cepa adalah founder kepada produk Eva Reva. Kepakaran Cepa adalah membantu suri rumah untuk menjana income yang buat duit income daripada 3 hingga 6 angka sebulan hanya menggunakan handphone dan internet saja. Anda dah boleh jadi seorang suri rumah bergaji CEO. Itu kepakaran Cepa. Okay, so siapa yang belum kenal, terima kasih yang baru masuk live Cepa, terima kasih yang share, terima kasih yang bagi love, terima kasih yang bagi like juga. Okay, terima kasih banyak-banyak. So Cepa pun tak nak panjang lagi. Cepa dah ending pasal produk ni sebab Cepa dah lama tak live. So Cepa nak cerita pasal produk ni. Bukan Cepa nak menjual, tapi produk ni lah yang ramai yang Cepa bantu, terutama suri rumah. Okay, kedua adalah suami-suami mereka yang kaki rokok. Okay, perokok, sebab dia adalah penghapus bau hapak sepantas 3 saat. Tak sempat kira 1, 2, 3 dia dah hilang. Okay, inilah produk dia. So kita ramai membantu orang, ramai yang orang nak produk ni, tapi kita ni sebagai yang ejen ni, Cepa ada ejen dekat sini, jom bantu Cepa ramai-ramai, kita bantu orang. Kita wangikan satu Malaysia. Hashtag satu Malaysia kita wangikan. Okay, you all, Cepa rasa cukup sampai di sini. Cepa masih macam sakit sikit sebab mungkin energi Cepa, tapi kesakitan tu tak menghalang untuk Cepa buat live, tak menghalang untuk Cepa bagi semangat kepada tim-tim Cepa, bagi semangat pada yang join fans-fans Cepa dekat sini, dekat Eva Reva. Terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih banyak-banyak juga ke atas doa korang ni semua. Takut bekas tu rosak je. Okay, ya. Betul. Okey, dan yang tak berhenti-henti, yang yang tak berhenti-henti yang mendoakan Cepa. Ada orang cakap diffuser tadi, apa yang saya cakap? Nanti ya, diffuser kita tak nak. Kita tak nak segaskan orang. Cepa tak ada keluar lagi bahan-bahan yang untuk yang nak letak dalam tu. Biar rumah wangi satu rumah tu kan, tak ada. Sebab Cepa ni kan produk fabric perfume, kan rahsia Dobi ni kan. Cepa tak segaskan lah korang buat macam tu. Sebab tu Cepa cakap, tak apalah kita buat manual je lah. Jangan ambil cara ringkas. Ejen-ejen ingat, Cepa tak pernah jangan korang buat macam tu. Sebab Fahri tak nak ambil tanggung risiko apa-apa. Kalau dia beli diffuser tu mahal, rosak dia letak mendalam ni, sebab ini chemical. Ini bukan water base, ini chemical. Takut efek, ada tinggalkan kesan karat dekat dalam dia punya barang tu. Cepa takut dia tinggalkan karat. Okay, so Cepa tak recommendedkan, tapi kita buat je kerja kita share kerja dengan orang. Tak perlu menjual, sebab Fahri Fabric Perfume adalah salah satu produk yang senang kita nak jual, tak menggunakan flyers, hanya menggunakan hidung. Kita banyak bersedekah dengan orang, insya-Allah rezeki tu pasti akan datang ke anda balik. Okay, sebab apa? Benda ni produk yang kita share, kita sedekahkan bau kat orang. Kalau pergi masjid, kalau pergi surau-surau kat Petronas tu, kita sedekah dia zaz-zaz dekat telekung dia. Sebab kita akan dapat satu masalah macam ini tau, masuk toilet public dan kita pergi ke surau. Okay, kadang-kadang kita tak bawa telekung kan, kita tak bawa telekung. So kita standby benda ni supaya kita boleh sedekah dekat dia juga. Okay, spray dekat telekung dia, spray dekat dia punya sejadah dia, dan kita sedekah. Anggap benda tu satu sedekah. InsyaAllah rezeki korang akan ada. Untuk silap-silap ada orang yang nak beli, oi siapalah Fahri ni kan, tinggallah nengkat dekat situ. Kalau yang siapa kat sini berniaga dengan Cepa, terutama kepada tim Fahri. Okay, tim Fahri, Cepa nak ajar korang. Okay, kalau korang kata, alah Cepa sedekah satu botol dekat masjid, sedekah satu botol dekat surau, tak ada masalah. Kita sedekah, niat sedekah. Okay, korang boleh beli botol yang kecil ke apa ke kan, korang letaklah stiker kat situ. Okay, saya wakafkan dekat surau-surau, saya wakafkan dekat masjid-masjid. Letaklah nombor telefon korang. Jadi kalau dia terputus barang ni, dia boleh cari korang. Okay, nampak tak kita bantu orang? Okay, tak apa, korang cari botol yang murah-murah, yang ada 20 ml, ada yang 30 ml. Okay, tak silap Cepa harga dekat Shopee sangat-sangat murah. Untuk mulakan marketing ni sangat-sangat bagus, sebab kalau korang berniat nak bersedekah dulu, kalau korang dah selepas sedekah, korang tengok macam mana rezeki korang masuk. So dekat botol tu korang letak stiker, okay, saya wakafkan ini dekat masjid ni sekian-sekian, dan saya wakafkan yang ini dekat surau-surau, dan kontak nombor telefon saya dekat bawah. Letak nombor telefon, tinggalkan nombor telefon. Sebab apa? Kita tak menjual, tapi kalau
masalah dia selesai, bau hapak dia selesai dan dia terputus dengan produk Efari ni, pasti dia akan contact dengan korang kat bawah sini. Betul ke betul? Okay, so ini juga yang Cik Pa ajar kepada 2-3 orang ejen Cik Pa, cara kita nak bersedekah dengan orang. Semoga dengan cara ini kita pun sama-sama menolong orang, kan kita dapat pahala. Okay, sales korang okay. So seronok macam tu. Best kan? Sebab kita share bau sahaja, tak perlu no hard sales. Di Efari no hard sell, tak payah hard sell, kita soft sell. Okay, so banyak lagi Cik Pa nak share dengan korang. Korang kena follow rapat-rapat dengan Cik Pa. Waktu dan hari yang sama 12.30. Cik Pa cuba tingkatkan energi Cik Pa. Cik Pa cuba konsisten Cik Pa live setiap hari pukul 12.30. So korang kena stay, follow rapat-rapat dengan Cik Pa. Okay, itu saja daripada Cik Pa. Cik Pa minta maaf sepanjang live Cik Pa mungkin ada terkasar bahasa. Okay, yang baik itu adalah datang daripada Allah, yang tak baik tu semua daripada Cik Pa. So Cik Pa sekadar hanya berkongsi dengan korang siapa dekat sini yang ingin menjana income bersama dengan Efari Fabric Perfume. Hanya bermodal RM150 sahaja, anda dah boleh dapat bermula modal 10 botol. Okay, dah 10 botol dah boleh start berniaga. Okay, macam mana nak mula? Korang kena daftar dulu dengan ejen Cik Pa. Cik Pa ramai ejen Cik Pa kat sini. Cuma cari dengan diorang dan kita akan hajar dengan you daripada zero to hero. Kita akan ajar punya macam mana nak posting. Semua bahan-bahan dah ada. Kita mulakan saja. Yang penting niat korang. Niat korang. Kalau korang tak gerak, takkan jadi. Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak pilihan, kalau kita nak jadi kaya, kita akan jadi kaya. Kalau kita nak miskin, kita akan jadi miskin. Miskin kita akan malas. Betul tak? Kalau nak jadi kaya, bangun awal pagi, mulakan hidup baru yang hari ni aku kena buat. Hari ni aku kena buat. Aku mesti tolong orang. Aku mesti tolong orang. Aku mesti tolong orang. Niatkan dalam hati. Sebelum kita nak berniaga, kita kena betulkan niat. Bersihkan hati kita dulu. Betulkan diri kita dulu. Baru kita boleh dapat tolong orang. Bukan tolong orang, ajak dia berniaga dalam kita untung semata-mata, tapi kita bagi dia result. Kita cakap bisnes kita ni boleh bawa dia berjaya bersama-sama dengan kita. Baru seronok kan? Okay, so itu saja live Cik Pa. Kita jumpa lagi esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.